forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Ketua Pemuda PN ni, Fazli Syahri. Negeri PN mungkin guna logo tema Hari Kebangsaan berbeza. Ahmad Fazli Syahri menyifatkan langkah politik diambil boleh diterima rakyat sesuai keputusan PRN baru-baru ini. Baca sedikit lagi. Pemuda Perikatan Nasional PN akan mencadangkan supaya kerajaan negeri ditadbir komponen itu menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan diperkenalkannya. Okey, mari kita dengar komen daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Tiba-tiba saudara saya runsing jugalah. Baru menang. Kita tahu pimpinan PAS menang 3 negeri, iaitu di Kelantan, Kedah dan Terengganu. Tapi mereka tidak berjaya menumbangkan penguasaan Pakatan Harapan dan Perpaduan di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Jadi tiga-tiga ni tiba-tiba saja apabila adanya usaha-usaha yang kononnya mahu menggunakan logo ataupun simbol meraihkan perayaan Hari Kemerdekaan yang berbeza antara negeri dengan pusat. Saya dah tular dalam media sosial lagi ni, saudara. Apabila ketua pemudanya kononnya nak gunakan logo itulah di 4 buah negeri, iaitu di Negeri Perlis, yang dikuasai oleh PAS, di Negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi nampak sangat mereka mahu mewujudkan perbezaan yang ketara antara kerajaan negeri dengan pusat. Kadang ini bagi saya lah, saudara, ini saya katakan agak aja lebih. Nak tunjuk bahawa mereka dah menang, itu bagi saya kebongkakan. Jadi alasan apa nak digunakan? Sehingga kan tema Hari Kemerdekaan pun mahu dipolitikkan. Saya hairanlah kadang begini. Kita mengharapkan usai pilihan raya, sepatutnya sama-sama menyantuni, sama-sama menjalin ukhuwah agar negara dapat dibangunkan. Tapi nampak gayanya masih nak berpolitik. Itu keadaan saya. Dalam keadaan begini saya rasalah keadaan-keadaan tertentu tak sepatutnya berlaku lah, saudara. Sebab itu Kementerian Komunikasi dan Digital, menurut menterinya Fahmi Fadzil, pihaknya akan menyiasat sejauh mana benarnya perkara itu akan berlaku ataupun berlaku. Jika itu berlaku, kata tak sepatutnya lah. Sebab ini perayaan Hari Kemerdekaan. Takkan nak sambut merdeka pun kita nak berbalah. Itu persoalannya, saudara. Dan kalaulah, saya tak fahamlah, apa kepentingan, apa keberuntungan, apa keberhasilan untuk rakyat dengan mewujudkan perbezaan antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Sedangkan memang kita dengar, lepas saja usai pilihan raya itu hari, masing-masing mengatakan, Menteri Besar Kedah pun memberitahu, sudah masanya kita lupakan yang lepas, musim pilihan raya, maka kita sama-sama santuni kehidupan rakyat dalam sebuah negara yang aman damai. Tapi nampak gayanya bila diwujudkan suasana begitu, tentulah nampak antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat tidak sealiran. Bagi saya dalam suasana begini yang menderitanya rakyat. Kita nak menyambut kemerdekaan. Apalah artinya kemerdekaan kalau kita sama kita berbalah? Itu persoalannya, saudara. Dan saya juga mendengar kenyataan daripada Kerajaan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Sri Haji Warosdi Wan Ismail. Jadi dia kata apabila pimpinan ataupun rakyat Negeri Kelantan nak menolak manifesto Barisan Nasional waktu pilihan lepas, antara manifesto tersebut adalah untuk mewujudkan, kalaulah Kerajaan Barisan Nasional menang, saudara nak mewujudkan Kolej Universiti Tahfiz Al-Quran dan Sains di negeri tersebut. Tapi bila dia orang dah tolak, jadi dia kata kalau gitu keadaannya, bawa ajalah ke Pahang. Itu keadaan saya. Datuk Warosdi, dia kata kalau gini keadaannya, beliau mengharapkan agar pimpinan negara dapat memindahkan ataupun mewujudkan sebuah universiti ataupun Kolej Universiti Tahfiz Al-Quran dan Sains di negeri Pahang. Nak buat macam mana? Orang tak nak dengan kita. Katanya, jadi mereka menolak manifesto. Jadi laksanakanlah di Pahang. Kerana saat ini Pahang masih ditadbir oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam sebuah kerajaan perpaduan. Manifesto Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sebelum ini menggariskan 4 teras utama dengan 34 tawaran yang akan dinikmati pelbagai golongan masyarakat di Kelantan secara menyeluruh dan inklusif sekiranya mandat diberikan. Dah tak terima, tak apalah. Jadi katanya universiti itu
buatlah di Pahang katanya. Terpulanglah pada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah mau meneruskan di Pahang? Bagi saya eloklah diwujudkan pusat college bertaraf universiti untuk kajian Al-Quran, saudara, dan sains. Ini penting sebab kita nak melahirkan lebih ramai hufaz, saudara. Saya sebenarnya terus terang saya katakan bahawa saya cubalah berlapang dada. Memang saya cuba berlapang dada, menerima kekalahan kita terima, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan usai pilihan raya, semua masalah antara pimpinan kerajaan negeri dengan pusat, usailah, tak ada lagi titik bengek antara politik ini diutarakan secara. Perkara itu berlaku, wallahu a'lam bisawab. Tetapi kalau tak ada, orang kata tak, kalau tak ada asap, takkan ada kebakaran. Kalau tidak ada angin, takkan pohon bergoyang. Jadi sejauh mana benarnya dakwaan katanya ada dibesut tanah tapak peniaga kecil yang mencari makan berpuluh tahun, katanya bakal diambil dan diberikan kepada syarikat franchise gergasi. Saya haraplah Yang Amat Menteri Besar Terengganu hentikanlah usaha tersebut. Sudah-sudahlah. Jadi kalau rakyat cari makan, cari rezeki yang halal, nak berniaga, biarkanlah mereka dan bangunkan, dipertingkatkan. Bukannya tanah itu diserah pada orang lain. Tapi sejauh mana benar dakwah itu, saya masih menanti kalau ada pencerahan daripada pihak kerajaan negeri Terengganu. Apabila sudah ada tular keadaan begitu, saudara. Kerana kabarnya tanah itu milik kerajaan. Dan orang yang di dalang itu orang yang rapat dengan Menteri Besar. Itu keadaannya. Saya haraplah supaya ini tidak berterusan, kerana jangan biarkan penyu terus menangis di bumi Terengganu, saudara. Nasib rakyat perlu dibela. Janganlah, saudara, akhirnya bidalan. Sebagaimana yang dikatakan orang, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di kolam mati kehausan. Jangan begitu. Saya harap Yang Amat Menteri Besar Terengganu, kalaulah benar itu berlaku, hentikan segera. Dan kalau boleh, peniaga-peniaga dibesut itu dipertingkatkan gerai mereka supaya mereka dapat mencari rezeki dengan lebih mudah lagi. Itu saja, saudara. Saya bukan nak mengkritik, tapi bila tersiar benda begitu saya terkejut. Sebab saya pergi ke Terengganu, saudara. Saya melihat kehidupan warga Terengganu. Mereka yang kebanyakannya nelayan. Kalau mereka mau merubah hidup, nak berniaga, berikanlah, galakkan. Sebagaimana yang dilakukan di Kota Raya Kuala Lumpur sekarang ni, saudara. Datuk Seri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan berkali-kali waktu beliau pergi ke Bandar Tun Razak, mahu supaya gerai-gerai ataupun tempat restoran makanan rakyat, tempat menjaja itu dipertingkatkan, dihiaskan, dicantikkan. Janganlah pula tanah itu diambil. Itu keadaannya. Tapi kalau mendengar daripada cerita tersebut, saya haraplah agar tidak berlaku. Tapi bila dihantar kiriman, takutlah saya. Kerana maklum sajalah, Terengganu sekarang ni juga pun satu benda yang kadang-kadang saya tahu juga, sebab saya melihat waktu Exco sirsa politik yang Muhammad Syahir dia berdebat dengan Rafizi, dia menyinggol Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah Menteri Kewangan. Tapi bagaimana dengan kedudukan di Terengganu? Apabila Yang Berhormat Datuk Seri Samsuri, beliau memegang jawatan sebagai Menteri Besar, kemudian memegang Exco, portfolionya kewangan. Begitu juga hal ehwal yang menyangkuti soal ekonomi Terengganu. Begitu juga pelaburan dan Exco tanah dan sumber air. 5, saudara. Macam mana Syahir nak jawab? Terpulanglah. Kita cuma sepatutnya Menteri Besar paling-paling pun peganglah satu portfolio. Okeylah juga. Sebab waktu dalam perdebatan tu, sebab itu saya kata gajah seberang depan mata tak nampak, kuman depan laut nampak. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pegang jawatan Menteri Kewangan, dia balun bagai nak gerak. Tapi bagaimana Menteri Besar Terengganu pegang sampai 5 portfolio? Apakah ahli-ahli Exco yang lain tu tidak punya kelaikan? Aduhai. Janganlah biarkan penyu terus menangis di Terengganu, kerana kita mengharapkan kerajaan sekarang ni 32-0. Tadbirlah sebaik mungkin. Tak ada siapa nak kacau dah sekarang. Kalau ada lah wakil-wakil daripada UMNO, Barisan Nasional ataupun daripada kerajaan perpaduan tu adalah semak dan imbang. Sekarang tak ada siapa nak kacau. Laksanakanlah tugas anda sebaik mungkin. Dan janganlah ada kebejatan. Cukup-cukuplah, saudara. Sebab dalam musim pilihan raya lepas, terdedah macam-macam isu tanah di Terengganu. Tanah ni dibeli dengan harga murah bagi pada sebuah koperasi.
milik keluarga dan ini mendedahkan beliau ke arah boleh disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kita tak sukalah dengar benda begitu berlaku. Seharusnya semua ini menjadi pengajaran, saudara. Nak buat macam mana juragan? Ganu kita. Okey, tonton komen saya lah. Dia orang ni tak tahulah apa fikir. Sepatutnya kalau Hari Merdeka ni, kita ni hidup satu negara. Negeri-negeri PN tu pun nak minta bantuan daripada kat Jambu Pusat. Lepas tu ikut je lah apa yang pusat buat. Ini nak tunjuk degil, nak buat logo sendiri lah, apalah. So, kita tengoklah macam mana nanti kan. Empat-empat negeri, menteri-menteri empat negeri nak ikut ke tak. Sebab menteri-menteri empat negeri ni nak akan minta bantuan daripada pusat. Adakah mereka nak ikut ketua PN ni, cadangan ketua PN ni, Fazli Syahari ni. Nanti kita tengoklah. Okey, mari kita bersatu padu demi negara kita ni. Okey, tuan-tuan, jangan lupa menyokong kenyampur dan Pak Mek Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.